Selepas 2 dekad, Yayasan Sofa terus melangkah ke hadapan menjadi pelopor pembangunan institusi pendidikan Quran dan Hadis berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Perjalanan indah di bawah pimpinan pengasas As-Sofa, Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin pada tahun 1996 adalah permulaan bagi kejayaan Yayasan Sofa atau lebih dikenali dengan gelaran As-Sofa. Kejayaan ulama bernama Datuk Haji Muhammad Fuad ini adalah hasil daripada penyangga yang setia menemani perjuangan beliau sejak dari awal lagi. Antaranya Abdul Jalil Salim atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Jalil. Saya mula mengenali Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Haji Kamaluddin dari Yayasan Sofa semasa saya menghadiri ceramah agama yang disampaikan oleh Datuk Syekh Muhammad Fuad di Surau Taman Guru. Pada masa itu Datuk Syekh kita sedang bercuti universiti dan dijemput oleh pihak surau. Dan setelah saya mengikuti beberapa kali ceramah Syekh, jadi di Cenung pada masa itu surau yang kecil dan bilangan ahli pengajian tak berapa ramai. Dan pada masa itu yayasan memerlukan dana. Jadi Datuk Syekh mencadangkan agar ditubuhkan satu badan atau yayasan dengan pihak pendaftar pertubuhan dengan tujuan untuk mengumpulkan dana biayai projek-projek yang dirancang oleh yayasan nanti. Jadi saya sama-sama dengan Syekh dan juga Hajah Azdiah juga pada masa itu dilantik sebagai setiausaha lah. Mengimbas kembali detik 20 tahun memahat episod sebuah perjuangan dengan berbekalkan RM17 hasil infak seorang wanita warga emas yang bergelar nenek menjadikan As-Sofa kini dikenali di mata dunia khususnya di Timur Tengah dan Eropah. Bila saya ikuti pengajian Syekh ni, saya dapat sangat tertarik sebab Syekh menggunakan pengajian menggunakan kitab-kitab lama yang selama ni kami tak pernah dengar pun kitab itu dan tidak tahu pun hurai-hurai yang sedalam yang Syekh beri. Syekh baca kitab ni, saya tengok dia baca setiap patah perkataan bahkan daripada kulit dia terangan, dia jadi sangatlah menarik. Kemudian Syekh juga mengarahkan dibina bangunan K9 yang pada masa itu kita ada tanah 8,5 ekar yang telah disumbangkan oleh salah seorang penderma. Yang menderma tanah 8,5 ekar itu adalah dipanggil Cik Yum, iaitu isteri kepada Tuan Haji Janan untuk dibangunkan oleh Yayasan Sofa. Sehinggalah tanggal 17 Februari 2004 merupakan detik bermakna di mana Yayasan Sofa didaftarkan dengan rasminya. Syekh beritahu kita nak tubuhkan bangunan khas untuk tempat pengajian. Sekarang ni kita mengaji pun ada hanya yang surau yang ada tempat tu kecil. Jadi bila nak tubuhkan tu kita perlukan dana yang besar kan. Dan kebetulan pada satu hari 21 bulan 7 tahun 2004 Syekh sedang mengajar. Syekh berhentikan pengajian. Sekarang kita semua pergi ke tapak tanah untuk mendirikan bangunan baru. Jadi Syekh pergilah ke kawasan hutan itu, baca Asmaul Husna dan sebagainya dan doa lah, dan Syekh menyatakanlah tujuan itu. Dan pada malam besoknya 22 bulan Syekh nak pergi ke luar negeri dan dia panggil kami dan juga datang ke LA untuk mesyuarat. Jadi saya pun pergilah, termasuk rakan saya bernama Encik Lazim bin Aziz, dan malam itu Syekh bagi tahu tujuan dia panggil kami dan juga melantik Tuan Haji Lazim bin Aziz untuk menjalankan pembinaan bangunan itu. Jadi untuk membina itu kami kumpulkan duit, yang kontrak Cik Ayim dia tak ambil satu sen pun. Jadi dia pun bina lah, makan masa lebih kurang 2 tahun lah. Dan bina itu siap, dirasmikan oleh Muhammad bin Muhammad, Datuk Ma'asyan, iaitu wakil rakyat kawasan rantau kan. Dan juga dihadiri oleh Syekh Bertada, so itu Mufti Negeri Sembilan. Jadi selepas itu Madrasah Saniyah ni ataupun Surau Taufiqi ni dia makin aktif, mengamailah menyebut para ahli ulama datang untuk berceramah di situ lah. Begitulah perit jerih pengalaman sepanjang lebih 20 tahun bersama As-Sofa yang membuatkan Cikgu Jalil sentiasa menjadi antara orang pertama memberikan sokongan penuh terhadap apa sahaja projek pembangunan Mahat Tafiz walaupun pada awalnya menemui jalan yang sukar. Yang saya tertarik kata-kata Syekh di antaranya ialah Syekh pernah memberitahu untuk kita sampai kepada Allah, kita mesti melalui 3 peringkat.
pertama kita mesti ada guru yang betul-betul iaitu Tuan Syekh yang memberi kita ilmu dan sebagainya. Yang kedua, kita mesti melalui Rasulullah. Dan yang ketiga, barulah kita sampai kepada Allah. Itu 3 benda yang saya masih pegang sampai sekarang. Dan juga Syekh pun pernah berkata, kita harus memuliakan para alim ulama. Sebab itu saya banyak mengikut Syekh. Tiap-tiap kali Syekh keluar negara, saya ikutnya. Begitu juga kalau saya pergi ke Madinah, kita melawat makam-makam ulama. Kemudian dari satu, Syekh ni dia suruh ahli pengajian merayakan hari-hari kebesaran Islam. Dengan cara kita membesarkan Islam ni, ahli-ahli kita dapat menyumbangkan belanja, dapat bekerja sama. Dengan itu untuk menambah eratkan hubungan ahli-ahli dan mereka juga mendapat bahagian dari semua sumbangan yang diberikan. Dan bahkan sampai sekarang ni pun Syekh segala hari perayaan semua disambut kan. Jadi saya dapati Tuan Syekh ni dia tak pernah rasa jemu, dia tak pernah tak kisah orang lain. Dia tak kisah, dia terus dengan apa yang dia lakukan. Dia ni jenis orang yang bekerja 24 jam. Jadi kadang-kadang dia sebut dia tidur 3 jam semalam kan. Dia rasa gembira sebab di London pun ada dilahirkan upas-upas kan yang Ustaz Zaki. So, Ustaz Zaki yang jadi imam itu pun menyebarkan pengajian Quran dan sebagainya lah. Jadi di mana-mana saja semuanya tidak lain tidak apa. Yang pertama sekali Quran, dan sekarang ni dah beribu-ribu dah yang hafal Quran kan. Bahkan bukan hafal Quran, bahkan nahu pun dia boleh hafal kan, yang tidak didapati oleh pengajian yang lain. Jadi itulah menjadi perasaan saya gembira lah. Bahkan sekarang ini beberapa orang ustaz-ustaz dalam Islam menyampaikan ceramah di beberapa masjid di sekitar Remau, dan saya hadir sembahyang Jumaat di Remau. Yang menyampaikan khutbah pun adalah anak murid Syekh kan. Jadi harapan saya lah supaya walaupun tak ada Syekh, tetapi ustaz-ustaz ini akan meneruskan segala usaha yang dibuat oleh Syekh. Jadi sebagai seorang ahli Yayasan Safa yang telah begitu lama mengikuti Syekh sejak daripada 96 sampai sekarang, saya berharap Yayasan Safa ni akan melahirkan ahli-ahli agama, ahli-ahli yang berilmu dan juga membaca kitab-kitab yang dianjurkan Syekh. Kemudian minta juga ahli-ahli kita, ahli Yayasan Safa mengantar anak-anak di tempat pengajian Yayasan Safa. Dengan cara itu dapatlah anak-anak belajar, dan ayah-ayah sekalipun dapat bersama-sama. Kalau ada majlis dia pun boleh tampang lah. Jadi sekarang ni alhamdulillah Yayasan Safa ni berjaya lah. Kementerian Pendidikan menaikkan tarafnya kepada 5 bintang. Jadi ibu bapa bertambah yakin. Kemudian lagi satu, Yayasan Safa ni kita juga ada menubuhkan operasi Safa yang ditubuhkan juga melalui Safa ni timbulnya penerbitan yang mencetak kitab-kitab. Kitab yang pertama yang Syekh keluar ni ialah 100 cara selawat untuk kita bersalawat kepada Nabi, tujuan untuk bertemu dengan Nabi. Dan saya tahulah bagaimana hubungan Syekh dengan Rasulullah, hebatnya kan. Jadi sebagai seorang ahli Yayasan Safa, saya juga terlibat dengan projek di Mantau. Projek 50,000 ahli. Jadi kita haraplah ada ahli di luar sama-sama memberi sumbangan, sama-sama kita memberi sokongan supaya projek kita di Mantau tak akan berjaya. Jadi saya bersyukurlah dapat memberi sedikit sumbangan. Mudah-mudahan semua sumbangan saya itu Allah terima. Dan juga saya seronok bersama dengan Datuk Syekh. Jadi sekian saja yang dapat saya sumbangan. Kalau ada salah silap, kelemahan saya mohon ampun dan maaf.